saya pernah berlari mengelilingi Malaysia bersama Majlis Kanser Negara. Semasa di Mesir, mereka suruh saya balik. Saya kata saya tak boleh balik. Saya kena lari juga. Dalam keadaan terhinjuk-hinjuk pun nak lari sebab nak kejarkan checkpoint. Kesinambungan daripada adanya misi larian yang saya laksanakan dapat mengukuhkan mempertahankan maruah negara kita. Actually, running is my passion. No one can stop me daripada terus berlari. Daripada kecil, dia dah jadi sebahagian daripada darah daging saya. Larian umpama merintis perjalanan. Perjalanan yang harus dan mesti ditempuh. Biar badai menimpa, biar bumi bergempa. Biar magis menggamburi kita. Biar apa jua melanda. Tetapi kita perlu terus berlari dan berlari. Ya, ia mungkin mengendurkan semangat kita. Tapi tidak sekali. Wow. Okey, biar apa pun yang melanda, kita kena terus berlari dan berlari. Ya, berlari sampai ke penghujungnya. Klip yang cukup memberi inspirasi kepada kita. Walau apa pun yang berlaku dalam hidup kita, hidup perlu diteruskan. Jadi terima kasih kepada Suhaibah dan juga tim kerana menghasilkan video yang cukup menyentuh perasaan. Dan kita akan terus tersentuh. Alamak, nak cakap pun rasa macam... tak boleh nak kata sebab kita bersama dengan orang yang sekarang ini. Kita bersama dengan Suhaibah Nasir. Bukan kali pertama kita bawakan pun ke studio SPM. Dan kita hari ini ingin berbicara lagi tentang usaha yang akan dilakukan untuk menawan 30 menara. Berlari bukan perkara yang mudah, tapi lebih suka lagi bila nak menawan 30 menara itu. Jadi mungkin boleh kongsikan sekali lagi jelajah kemanusiaan ini untuk menawan 30 menara di dunia. Terlebih dahulu, Suhaibah ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada RTM kerana menjemput Suhaibah ke pagi ini berkeudara ya. Dan selamat Hari Raya pada Margaret dan selamat Hari Raya juga. Okey. Larian ini adalah orang kata mempunyai fasa yang tiga fasa yang berbeza dan fasa pertama adalah 10 buah negara di 10 buah bangunan di 7 buah negara. Jadi fasa-fasa ini buat masa ini fasa pertama bila akan dimulakan? Fasa pertama ini Suhaibah akan berangkat ke Dubai pada minggu hadapan dan seterusnya akan ke USA di 3 buah lokasi, Chicago, New York dan Washington DC. Okey. Ini bukan satu usaha yang orang kata mudah kan? Tapi pastinya mempunyai misinya. Jadi apa inspirasinya sebenarnya untuk memulakan? Suhaibah terpanggil untuk melaksanakan projek atau misi yang bertaraf antarabangsa ini adalah kesinambungan daripada kejayaan Suhaibah di beberapa larian di peringkat antarabangsa, antaranya Sahara dan juga Marco Polo. Dan kali ini adalah kerana Suhaibah melibatkan diri sudah hampir 30 tahun di dalam arena sukan dan sebagai pelari jarak jauh negara. Dan misi ini membabitkan 30 buah negara adalah kerana Suhaibah pernah mewakili Malaysia di Empire State Building New York dan pada ketika itu Suhaibah mewakili Malaysia apabila berjaya menawan menara Kuala Lumpur dengan catatan masa 17 minit. Okay, 17 sekarang, minit. Wow. Sekarang dengan usia yang semakin meningkat, tapi semangat itu masih lagi berkobar-kobar. Cuma kita tak tahu setakat ini persediaan untuk misi kali ini macam mana? Syukur Alhamdulillah kita telah mendapat restu daripada yang berhormat Perdana Menteri Malaysia dan kita juga dalam usaha untuk mendapatkan penaung diraja Sultan Kelantan dan juga yang bahagia Datin Sri Rosmah Mansor yang sentiasa memberi sokongan kepada Suhaibah di setiap larian di peringkat antarabangsa. Yang terkini baru-baru ini Suhaibah telah berjaya menawan sejauh 3,333 km di Venice, Itali. So kali ini Suhaibah cuba melaksanakan 30 negara ini yang bermula di Dubai, itu 2 kali ganda ketinggiannya dengan menara KL. Dan berakhir di KL, bukan KL Tower ya, di KLCC yang belum pernah lagi rakyat Malaysia berlari daripada bawah dan
berlari sehingga ke puncak. Okey, wow. Okey, cabaran ini memang satu yang cukup besar. Selain daripada membawa nama Malaysia, ini juga merupakan satu orang kata usaha yang cukup murni kerana untuk menyebarkan orang kata aura positif di kalangan rakyat Malaysia. Jadi untuk kali ini cabarannya apa lagi yang boleh dikongsikan? Cabaran dari segi latihan Syaibah adalah totally different kerana kita berlari di dalam bangunan itu dan semakin tinggi Syaibah menawan atau berada di ketinggian melebihi 250 meter dan kita akan berasa dengung di telinga dan pernafasan kita akan tersangkut di situ. Jadi Syaibah memerlukan latihan yang teknikal bagaimana nak bernafas kerana udara semakin nipis apabila Okey, itu cabarannya. Kalau kita dengar pun kita dah rasa macam nak tarik nafas pun tersekat jugalah tu. Itulah. Cuma bila berbicara tentang usaha-usaha murni ini sebab kita lihat ramai yang mungkin beranggapan bahawa banyak cara lain, tapi bagi Suhaibah kenapa berlari menjadi pilihan untuk merealisasikan. Tadi video klip dah cakap dah kata running is my passion. Running is my passion. Cubaan mendaki atau menawar menara tertinggi dunia ni adalah sebenarnya sudah lama terpahat di hati Syaibah nak cuba laksanakan, tapi alhamdulillah insya-Allah pada tahun ini dengan sokongan daripada pelbagai pihak terutamanya daripada cengaljati.com yang bahagia Datuk Haji Syari dari Tanah Merah berusaha untuk menerbangkan Syaibah ke USA dengan bantuan daripada mereka nak memberi penajaan sebanyak 200,000 untuk meneruskan fasa bagi Ricky dan juga membincangkan lebih detail akan permit Syaibah, kebenaran dengan World Tower Federation dan juga dengan dah tentunya Syaibah dalam cubaan Guinness World Book of Record. Okey. Ini dah berapa rekod yang Suhaibah dah pegang? InsyaAllah sekiranya yang ini berjaya, ini adalah merupakan rekod yang ke-13 Malaysia Book of Record. Malaysia Book of Record. Dan kita nak kongsi juga sebagai wanita pertama untuk berlari secara sorok merentasi Silk Channel. Jadi katanya akan diberikan anugerah nanti pada 8 hari bulan Ogos nanti Syaibah akan menerima anugerah daripada yang berhormat Timbalan Perdana Menteri kita Datuk Zahid Hamidi, dan Syaibah pun terkejut kerana diberikan anugerah itu sebagai Best Achiever untuk malam itu. Okey, dan Silk Channel itu apa cabarannya kalau kita boleh imbau kembali cuacanya lari dalam keadaan panas, sejuk, salji dan merentasi 4 buah Asia Tenggara, Asia Tengah dan juga di Eropah, Jadi ini adalah satu cabaran daripada perjumpaan dengan setiap komuniti setempat, tetapi mereka memberi galakan kepada Syaibah dan kita walaupun dengan menempuh cabaran cuaca yang sebegitu, tetapi kita kena ada knowledge yang mana bantuan daripada doktor-doktor tempatan yang sentiasa akan bersama Syaibah di sepanjang misi itu berlaku. Okey, kita akan bersama dengan koordinator antarabangsa, penelaras koordinator antarabangsa bagi misi Syaibah menawan 30 menara. Kita sudah bersedia di talian Mr. Dragan Mihajlovic. Hello, Mr. Dragan. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, good morning. Selamat pagi. Selamat pagi, bro. Dari Dubai. I'd like to wish you and all people of Malaysia Selamat Hari Raya. Thank you. And Batin, wishing you all the best. Okay, Mr. Dragan, what have been planned for Suhaibah for this first phase of the mission? Right. Phase 1 is actually into 2 parts. The first mission will be accomplished next week here in Dubai, where we expect the presence of Ms. Suhaibah on a Wednesday meeting with UAE authorities here. And we're in constant communication with the Embassy of Malaysia in Abu Dhabi and General Counselor in Dubai, Mr. Yusuf Fazlan.
and of course with all the UAE authorities about final preparations of Burj Khalifa Tower run. Yeah. And we would like really to appreciate Mr. Yubazan's assistance in this process very much. As you know, Burj Khalifa will be the first and most difficult and challenging tower to be conquered by Miss Waiba. Why? Because knowing the size of this tower of 830 meters and 160 floors, being the highest tower in the world. So we really need to encourage her to conquer this tower, with symbolizing no boundaries between the people spreading word of peace and freedom to nations worldwide. And at the same time, Miss Waiba will be the first ever woman athlete to climb Burj Khalifa Tower. No one did it before. So after this mission in Dubai, we shall proceed to Belgrade, Serbia, where we are expecting to finalize European tower run schedule. As well as the refugee camp mission in this part of the world. As you know, the Balkan route is still the only way for hundreds of thousands of refugees on their way to European Union. So we shall be visiting their camps across the country as part of our humanitarian mission there. Finally, after Serbia, we're heading to the United States. Special meetings are set with the people from World Federation of Great Towers in Chicago, United Nations headquarters in New York, and especially with Embassy of Malaysia in Washington. I'd like to take this opportunity to thank Dr. Shari for being supportive to us in this mission, who put all his efforts to materialize this really, really long-awaited mission. And finally, the second part of this mission is actually the run itself. So phase 1 includes 10 towers to be conquered by Mr. Waiba, and apart from Burj Khalifa Tower, which is already mentioned, I'd like to say also that following towers will be conquered. That will be the Shard in London, Empire State Building in New York, Willis Towers in Chicago, CN Tower in Toronto, Canada, Tokyo Skytree Tower in Japan, Abina Haruka in Osaka, of course, Japan, IC Tower in Hong Kong, and two more towers in Australia, Eureka Tower in Melbourne, and Sydney Tower also in Sydney. So this first phase will be accomplished in planned 90 days, providing all conditions are met and, of course, the physical stability of Mr. Wi-Fi. Official startup date will be announced after we return from the United States. Okay, thank you very much for the information. Welcome. Okey. Itulah tadi Mr. Dragan Mihailovic. Merupakan koordinator misi antarabangsa bagi Swaibah menawan 30 menara di dunia. Jadi ketika ini beliau berada di Dubai dan Swaibah akan menyusul di sana nanti minggu hadapan. Yes. Okey, jadi ini satu cabarannya kalau kita tengok kan apabila membuat satu misi yang bertaraf antarabangsa yang melibatkan lebih daripada 30 negara, pastinya isu keselamatan yang dijadikan satu yang orang kata keselamatan dan juga orang kata keselamatan Swaibah sendiri dan juga keselamatan ketika mendaki itu semua sendiri. Jadi bagaimana itu? Yang lebih penting adalah security kepada Swaibah itu memang diutamakanlah. Jadi kita di sini kita bergabung bersama Wisma Putra dan juga dengan duta-duta besar Malaysia di setiap negara yang kita lalui. So mereka akan memberi khidmat nasihat bagaimana sekarang ni kita dapat tahulah dekat akhir-akhir ini banyak negara yang bergolak dan daripada situ Swaibah akan mungkin perubahan kepada lawatan Swaibah ke refugees camp dan akan mungkin dari situ tidak terjejas untuk tower untuk Swaibah daki, tetapi kita akan tukarkan dari tower ke tower. Itulah yang pentingnya international coordinator mesti mengatur setiap tower dan berhubung antara satu sama lain bagi melengkapkan fasa dan misi ini dengan sempurna. Untuk masuk ke dalam negara sudah sukar, apatah lagi untuk berada di menara tertinggi di negara itu. Mendapatkan kebenaran untuk menaikinya satu tu. Jadi bagaimana pula dengan NGO di negara lain? Ada kerjasama juga? Kita menjalinkan kerjasama dengan UNCHR dan juga dengan
non-government organisation di Malaysia ini sendiri seperti Yayasan Perpaduan Rakyat Malaysia, Yayasan Sejahtera untuk bergabung dan menggembali tenaga bagaimana memberi sokongan itu daripada Malaysia dan juga di luar negara, dan saluran dana yang kita perolehi juga kita akan salurkan semula kepada untuk membantu mangsa-mangsa pelarian, terutamanya kalau kita lihat kanak-kanak yang kehidupannya dalam serba kedaifan, yang memerlukan pelajaran dan segala-galanya dalam serba kedaifan. Okey, ini satu usaha yang murni dan kita sebagai rakyat Malaysia seharusnya menyokongnya kerana ia bukan saja membawa nama Malaysia di peringkat antarabangsa tetapi secara tidak langsung dapat menyebar aura positif dan memberi kesedaran kepada masyarakat di seluruh dunia. Baik, kita harapkan semoga berjayalah misi pada kali ini. Dan kepada anda yang ingin menyumbang, boleh menyumbang di Asia International Fund Raising, akaun RHB nombor 21412900278130. Itu tak banyak, nombornya. sedikit sekurang-kurangnya kita sama-sama membantu untuk menjayakan misi ini. Mendaki itu satu perkara lain, tetapi yang lebih penting lagi adalah misi kemanusiaan itu. Ya. Okey, kita akan berehat seketika untuk menyaksikan persembahan dari Scarlet Diaries. Eva sudah bersedia. Okey, jadi terima kasih kepada Suhaibah kerana sudi berkongsi informasi ini. Jadi kita harapkan misi ini akan berjaya dan menawan 30 menara di dunia dan yang paling penting sekali membawa nama Malaysia ke peringkat antarabangsa. Dan diberikan kesihatan sepanjang misi ini berlangsung. Ya. Terima kasih. Okey, jadi